Okey, hai semua. Jadi kita akan teruskan kelas kita dengan chapter 2 part 2, that is project life cycle. So what is project life cycle? Project life cycle is the sequence of phases through which the project will evolve. The life cycle is the only thing that uniquely distinguishes project from non-project. So basically during chapter 1 kita dah belajar dah tentang apa beza project dengan non-project. Okay, so untuk chapter kedua ni kita akan tengok lagi kitaran project life cycle ni. Kalau kita tengok daripada definition ni, okay, sequence of phases through which the project will evolve. Jadi maksudnya untuk setiap project yang berlaku tu, yang kita laksanakan, kita akan berevolusi. Maksudnya kita akan jadi bertambah lebih baik lah, okay, berbanding dengan projek sebelumnya. Okay, walaupun dia satu kitaran, tetapi projek ni dia seperti yang kita belajar, ciri-ciri projek ni dia ada projek ni dia ada dia punya timeline. So maksudnya dia akan tamat. Okay, tapi tamat tu bukan dia tamat terus semua, dia hilang. Jadi lepas tamat tu dia akan pergi kepada next project and dia akan start dengan cycle yang baru but with a different experience. Okay, so ini bezanya antara beza project dengan non-project adalah project dia kitaran dia dalam bentuk life cycle, dia tidak repetitif. Okay, so kita tengok ciri-ciri project life cycle. This is the sample of generic life cycle. Basically dia ada banyak, dia tunjuk life cycle stage ni. Okay, tapi yang ini generic lah. Okay, yang typical kita akan jumpa especially untuk construction project. So kalau kita tengok ini dia ada 4 stage. Okay, dia ada 4 stage. Sama macam kita tengok dekat Raja ni. Okay, dia start with initiation and then project planning, execute and closure. So dekat sini kalau kita tengok pada graph ni adalah activity dia, dia punya stage melawan dengan percent completion. Okay, percent completion. So kalau kita tengok pada stage 1 feasibility ni, okay, ini adalah di mana kita baru buat initiate kita punya project. Okay, di sini kita akan formulate kita punya project, macam mana dia akan jadi semualah. Okay, lepas tu kita akan buat feasibility study. Feasibility study ni adalah di mana kita nak tentukan adakah sesuai ke tidak project kita ni, dan kita tengok apa kesan dia terhadap impact dia terhadap social, terhadap environment. Okay, lepas tu kita akan tentukan strategi. Okay, alright. Kemudian kita akan pergi kepada stage 2 iaitu planning. Okay, planning ni lebih kepada inilah waktunya bila kita hire contractor. Ini waktu tender lah, waktu tender bid semua, dan ini juga waktu kita buat design. Okay, design kita punya project. So lepas itu dia akan pergi ke construction stage, di mana kita akan manufacture, kita akan hasilkan apa yang kita telah rancang, dan kita akan deliver project kita. Okay, ini kalau dalam construction dia ada civil work, installation, testing. Okay, di sini juga di peringkat di mana ada control and monitoring. Okay, monitoring. Then last di mana kita full operation, di mana kita buat turnover ataupun closing stage, di mana kita turnover, kita bagi bangunan kita tu kepada owner, dan kita akan sebelum tu kita akan buat final testing lah. Okay, final testing, dan kita akan tentukan dia punya apa kata boleh berfungsi atau tidak. Okay, benda yang kita telah bina, contoh macam elektrik apa semua tu. Okay, alright. Yang ni
kalau kita tengok dari segi masa dan juga cost and staffing level. Okay, so kalau kita tengok daripada mula ni, daripada mula project life cycle ni, pada peringkat permulaan ni dia punya cost and staffing level dia tidak tinggi, tapi semakin dia pergi ke arah execution, pelaksanaan tu, construction phase, dia jadi semakin tinggi dan puncak dia sampailah ke sebelum dia construction tu tamat. Bila dia nak tamat tu dia akan turun semula. Bila nak pergi ke final phase tu dia akan turun semula. So project life cycle karakteristik ni, kalau kita tengok dia ada beberapa ciri-ciri lah. So antara ciri yang pertama adalah kebarangkalian untuk dia berjaya tu adalah paling rendah pada waktu mula projek, di mana dekat sini pada peringkat permulaan ni projek ni, risiko dan ketidaktentuan itulah paling banyak. Level dia paling banyak. Jadi dekat sini kebarangkalian nak berjaya itulah paling rendah, sebab time ni lah banyak risiko apa semua. Tetapi kebarangkalian nak berjaya akan jadi semakin tinggi bila kita semakin kita teruskan projek tu. Makin dekat nak siap tu, makin banyak kita dah buat tu, kebarangkalian untuk berjaya tu jadi makin lagi tinggi. Kalau kita tengok kan dekat dalam kita punya raja ni tadi, makin kita nak pergi, time tu semakin berjalan, maksudnya kita dah buat, time tu semakin jalan, makin banyak benda kita dah buat, jadi kebarangkalian kita berjaya tu tinggi. So yang kedua pula adalah risk and uncertainty. Maksudnya risk and uncertainty punya sifat ni dalam project life cycle ni, dia adalah paling tinggi sewaktu peringkat konseptual, dan juga peringkat development. Conception and peringkat development. Sebab ini waktu yang awal-awal lah, conceptual and development ni. Cost and staffing level low at the start, higher towards the end. Ni macam kita tengok graf tadi lah. Project life cycle ni, cost dan juga pekerja yang kita perlukan tu. Mula-mula sedikit, tapi makin kita nak pergi, nak siap tu, dia semakin tinggi lah. Dan bila nak closure tu, dia akan turun balik. Kalau kita tengok graf dia tadi tu, graf dia macam ni. Bila nak habis tu, dia jatuh balik. Potential savings and cost to change. As a project progresses, the cost of alteration or addition increases. Makin jauh kita pergi, kos untuk membaik pulih tu semakin besar. Dia punya prinsip dia, kita nak betulkan tu biar betul awal-awal. Bila kita betulkan awal-awal, kita tak perlu banyak nak betulkan. Tapi bila kita dah jauh, baru kita perasan kita dah tersilap, jadi kos kita nak baik pulih tu jadi semakin tinggi. Yang kelima, abilities to stakeholder influence. Pada permulaan projek, pemegang taruh ni, dia boleh, pemegang taruh ni macam klien lah especially klien, dia pengaruh dia lebih besar untuk mengubah ciri-ciri projek tu, macam mana projek tu akan jadi waktu awal-awal. Tapi semakin lama projek tu dah makin banyak kita buat, dia punya pengaruh untuk ubah tu semakin rendah, sebab benda dah jadi kan, benda dah jadi, nak ubah susah. Dan stakeholder ni yang kena tambah duit kalau dia nak buat perubahan tersebut. Fiscal commitment, lower during initial phase and much higher during execution phase. So kalau kepada kepada klien especially, financial commitment ni adalah paling rendah pada waktu initial
phase sebab masih awal lagi, so dia boleh back out anytime. Okay, dia cost pun tak banyak sebab waktu initial phase ni dia tak keluarkan banyak cost. Tapi bila execution phase, bila dia dah keluarkan, dah nak kena sewa lori, dah nak kena beli barang apa semua, dia punya financial commitment dia lagi tinggi. Okay, yang ketujuh, adding value. Ability to control cost and add value to the project output is the greatest during conceptual phase and at least during finishing phase. Jadi benda awal-awal ni lah, okay, benda yang bila di awal-awal, peringkat awal itulah, okay, bila kita nak tambah nilai itulah yang paling mudah, paling senang. Tapi bila dia nak sampai finishing phase tu, banyak benda dah jadi, kita tak boleh nak buat apa dah. Okay, itu adalah 7 ciri-ciri project life cycle. Okay, okay, kita tengok one by one project life cycle phases ni. Okay, the first phase is initiation. Okay, the pre-construction phase of a project can be broken into conceptual planning. Okay, conceptual is a stage where owner hires key consultant including designer and project manager, select project site and establish conceptual estimate and schedule and program. So dekat conceptual stage ni adalah di mana owner, okay, klien dia upah consultant. Okay, di peringkat inilah dia nak cari consultant untuk design dia punya project. Okay, mungkin juga time ni dia nak consultant tu bantu dia untuk sediakan tender, dokumen-dokumen tender semua. Dan pada conceptual stage ni, owner akan pilih di mana tapak projek dia. Okay, jadi dengan bantuan consultant ni lah, owner akan sediakan anggaran lah. Conceptual ni dia macam anggaran lah, anggaran belanja, okay, schedule ni bila nak buat, dan juga apakah aktiviti-aktiviti yang bakal dijalankan. Jadi peringkat ini dia akan wujudkan schematic design, basically plan lah. Kalau bangunan tu disediakan plan apa semualah. So project team investigate alternate design solution, material and system. Project team ni lah selalunya consultant yang dilantik, terdiri daripada consultant yang dilantik. Jadi pada peringkat ni dia akan tengok apakah kaedah-kaedah pembinaan yang boleh digunakan, design yang macam mana yang boleh, alternatif lain bagi design, apakah kalau ada masalah macam mana nak diselesaikan, material apa nak guna dan sistem apa yang nak guna dan lain-lain lah. Itu project initiation. Okay, so dekat sini dia akan sediakan contract document, final preparation of the document necessary for the bid package including drawing, spec, general condition and bill of quantities. Okay, yang ni kita dah belajar waktu SEM 2 tu kan, SEM 2 dokumen kontrak semua tu kan. Jadi inilah peringkat project initiation ni, perkara ni semua disediakan. Okay, so all documents need to be closely reviewed by construction manager and appropriate owner personnel to decrease conflict and change. Jadi di peringkat ni segala dokumen tu perlulah diteliti, okay, oleh pihak kontraktor dan juga pihak kontraktor, construction manager ni, dan juga pihak owner. Okay, pihak owner, untuk pastikan tak ada sebarang konflik. Okay, jadi tak adalah isu nanti itu cakap lain, hari ni cakap lain macam tu. Sebab everything is written black and white. Okay, in this document lah, all of this document. Right. So during the project initiation dia akan laksanakan juga feasibility study. Okay, so what is feasibility study? So feasibility study considers the suitability of the process, space requirement and the possible use of standard design. Okay, jadi di peringkat ini dia akan tengok kesesuaian, keperluan ruang dan juga apakah standard yang nak digunakan untuk projek tersebut. Okay, if the study found that the proposal is not feasible, for example in terms of engineering, the proposal will re-evaluate. Okay, jadi bila dia buat study tu dia dapati bahawa cadangan tu tidak sesuai,
Contohnya dari segi engineering kan. Dari segi engineering contohnya tanah tersebut terlalu lemah, CBR dia rendah. Okay, dia tak boleh tanggung beban yang tinggi. Jadi dia kena tengok balik proposal tu. Adakah lokasi nak buat tu sesuai atau tidak. Kalau perlu ubah lokasi lain, sebab kalau teruskan juga mungkin berisiko bangunan tu runtuh ke, ataupun kos akan meningkat 3-4 kali ganda. Right? So itu feasibility study. And then the next phase is project planning. So during the project planning, dia akan buat bidding and award phase. So during this phase, okay, during this stage, kita akan lantik kontraktor kita. Jadi kita akan laksanakan proses tender dekat sini. Okay. So dokumen tender dah disediakan oleh konsultan semua. Okay. Jadi kemudian dia akan lantik kontraktor di peringkat planning. So this is the transit from design to construction. Okay, dia adalah perubahan daripada proses design nak pergi kepada pembinaan. So dia mula dengan tender. In fast track project, this phase overlap with design phase. Okay, dalam projek-projek fast track, fasa ini dia sekali dengan kerja-kerja design. Okay, maksudnya dia terus waktu initiation tu dia tak lantik siapa-siapa lagi. Okay, dia tak lantik lagi konsultan. So dia terus project planning ni dilantik satu kontraktor. Kan kita dah belajar kan yang project konvensional, okay, yang traditional. Dia ada project traditional, okay, ada project design and build, dan project turnkey kan. Okay, turnkey. Okay. Jadi yang dua ni, yang mana kontraktor dia design dan construct, selalunya dia adalah fast track. Macam itulah. Okay, so dekat project planning ni juga dia akan buat fasa design. If project is phased, each work package will be advertised and bid out individually. Ini maksudnya macam contohnya projek jalan raya. Projek jalan raya adalah projek di mana bila ada jajaran dia panjang kan. Jajaran dia panjang. So dia akan pecahkan kerja tersebut kepada fasa-fasa yang mana setiap fasa tersebut akan dipakejkan. Okay, dipakejkan, dan setiap pakej jalan raya tersebut akan ditender secara individu. So sepanjang jalan, let's say lah jalan raya itu 100 km, mungkin every 10 km different contractors. Okay, so it is very important stage to select the qualified contractor during this phase. And then during the planning and during project planning, okay, dia akan buat work breakdown structure. Work breakdown structure ni adalah hierarchical outline that identifies the product and work element involved in project. Jadi senang cerita, work breakdown structure ni ditentukan, okay, kerja-kerja yang terlibat dalam sesuatu projek tersebut. Okay, kerja dan sub kerja yang terlibat dalam projek tersebut. Jadi dia akan kecilkan kerja tersebut. Contoh macam kerja membina tiang. Okay, jadi di bawah nak bina tiang tu, contoh kan, nak bina rumah kan, nak bina rumah. So bawah bina rumah, salah satunya kerja adalah bina tiang. So tiang ni dia akan subkan lagi kerja apa? Dia akan ada kerja formwork. Okay, formwork dia ada kerja rebar, maksudnya susun apa kata, pasang reinforcement steel, reinforcement bar, and then kerja concreting. Okay, so every work dia akan pecahkan sehingga sekecil-kecil supaya dia mudah nak tentukan berapa ramai pekerja, berapa banyak kos, berapa banyak masa yang diperlukan untuk menguruskan kerja tersebut. Okay, ini contoh macam basikal lah. So kalau dalam basikal ni,
Level 1 ni ada belah basikal lah. So level 2 seating, powertrain and structure. So powertrain, under powertrain dia akan pecahkan lagi kepada chain, pedal and gear. Okay, ini contoh lah. Alright, and then lepas dah habis planning, dia akan execute. So this is the construction phase. Okay, this is the construction phase. Takes the project from procurement through the completion. Okay, so dekat project execution ni adalah peringkat di mana kita akan buat perolehan bahan. So bahan-bahan semua akan kita bawa masuk ke site, semua kita akan sediakan site, dan sehinggalah kita start construct sampai completion. Okay, this is where the phase where bulk of the owner fund will be spent. Ini adalah fasa di mana kebanyakan dana owner tu dia akan gunakan di peringkat ni lah. Okay, di peringkat ini duit paling banyak digunakan. Okay, and this is the outcome of all previous stages. Di sinilah kita akan nampak outcome fasa-fasa yang sebelum ni. Jadi maksudnya kalau kita fasa sebelum ni kita dah buat dengan betul, kita rancang dengan betul, okay, good preparation, so kita di peringkat ni kita akan dapat smooth construction bila kita rancang betul-betul. So bila nak construct tu selalunya construction akan berjalan lancar. Okay, kita tak akan hadapi masalah kekurangan barang ke, jentera tak ada ke, kerja tak cukup, semua tu dia tak akan berlaku bila kita peringkat sebelum tu kita dah rancang betul. So consultant will execute contract administration and supervision. Okay, so di peringkat ni consultant dia akan melaksanakan pengurusan kontrak dan juga dia akan laksanakan penyeliaan lah, nak pastikan kontraktor buat kerja dengan betul. So di peringkat ni sebarang perubahan akan mengganggu kemajuan kerja. Okay. Okay, lepas tu fasa yang terakhir iaitu close out phase. Okay, it's a transition from design and construction to the actual use of constructed facility. Ini adalah perubahan lah, pertukaran daripada fasa pembinaan dan juga design kepada penggunaan. Okay, penggunaan fasiliti yang kita bina lah, kalau rumah-rumah lah. Okay, so management team must provide documentation as built drawing. Okay, as built drawing ni maksudnya lukisan yang dah siap, bukan lukisan dah siap, lukisan kepada bangunan yang dah siap. Jadi lepas bangunan tu dah siap, dia akan buat as built survey. Dia akan survey balik, dia akan ukur balik bangunan tu. Okay, dan dia akan dia lukis lah, dia lukis drawing tu, tunjukkan. Okay, dan dia compare dengan drawing asal, ada banyak perubahan ke tidak. Okay, dan juga di sini kontraktor kena sediakan operation manuals kepada owner. Okay, jadi macam mana nak contohnya operation manual, macam mana nak operate air conditioning contohnya. Okay, macam mana nak operate air ke tangki, whatever lah. Okay, benda tu. Okay, assessment of the original contract drawing adjusted to reflect all the changes occurred. So dekat project closure ni dia akan tengok balik based on as-built drawing dan juga dia punya assessment tu. Dia tengok macam mana, berapa banyak perubahan yang dah berlaku. Okay, jadi dekat kontrak tu adalah kena ubah kan. Mungkin bayaran tu dah kena ubah sebab ada pertambahan daripada pihak owner. Okay, mungkin ada kontraktor, bayaran kepada kontraktor perlu dikurangkan sebab kontraktor banyak rosakkan barang atau kontraktor buat tak ikut spek. Okay, macam itulah. Assessment of the project team performance is crucial in this stage to avoid mistake in the future. Jadi penilaian prestasi pasukan projek ni adalah penting supaya bila dia masuk next project dia takkan ulang kesilapan
yang sama. Ini basically dia belajar daripada pengalaman. Okay, ini peringkat di mana dia belajar dari pengalaman. Dia akan tengok balik apa kekurangan dan juga kelebihan sepanjang projek ini dilaksanakan. So, during this stage, actual cost and duration should be compared with what was planned as future reference. So, dia kena tengok balik. Okay. Kos yang dirancang dan juga tempoh yang dirancang tu berapa banyak bezanya dengan apa yang sebenarnya berlaku. Okay. So, kalau boleh kita tak nak lari jauh daripada apa yang kita rancang buat. Okay. So, closure ni dia ada 5 conditions for closure. Okay. The first condition is normal. Normal basically kita siap on time lah, ikut spesifikasi semua. Okay. Premature ni maksudnya tak siap lagi tapi kita dah terpaksa. Contoh kita buat bangunan kan, kita buat bangunan sekolah. So bangunan sekolah tu tak siap lagi tapi ada beberapa bangunan kita telah buka untuk pelajar masuk. Mungkin sebab-sebab tertentu lah, itu premature maksudnya. Tak siap lagi tapi dah start digunakan. Perpetual ni maksudnya tak habis-habis. Contohnya macam kita buat bangunan tu kan, dah siap, dah nak siap, tiba-tiba ada tambahan. Okay, lepas tu kita buat tambahan tu, tiba-tiba ada tambahan lagi. So dia tak habis, itu perpetual. Okay, dia bertambah daripada apa yang telah dirancang. Fail project ni biasalah terbengkalai. Okay, terbengkalai. Okay, dan yang terakhir change priority, maksudnya dia berubah priority lah. Okay, projek tu berubah priority dia. Mungkin ada sebab-sebab tertentu. Contoh macam PKP sekarang. Okay, banyakkan projek terpaksa diubah priority dia. Okay, sebab ada yang lebih mendesak keperluannya. Right. So, secara kesimpulannya, project life cycle ni ada 4 peringkat lah. Initiation, planning, implementation atau execution and closure. Okay. Jadi untuk project life cycle itu saja. Jadi kita akan jumpa lagi untuk next lecture. Okay, berkaitan dengan safety. Okay. Jadi sampai di sini saja. Sekian, terima kasih.